Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-qailu fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-muttaqin wa at-tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah. Sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah, yang Maha Luas kurniaannya, yang Maha Luas pengampunannya. Kerana pada malam ini kita diberikan peluang dan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dan bertamu di dalam rumahnya yang mulia ini. Kita bersyukur kepada Allah dengan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat peluang untuk mendirikan salat bersama, dapat kita rukuk, dapat kita sujud, tunduk bersama di hadapan kebesaran Allah, dapat kita bertasbih, dapat kita bertakbir, bertahmid, memuji keagungan Allah, dapat kita menadah tangan bersama mengharapkan keredaan dan juga keberkatan daripada Allah. Mudah-mudahan segala amalan kita ini diberkati oleh Allah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah dengan sebaik-baik penerimaan dan dibalas olehnya dengan sebaik-baik ganjaran di dunia dan juga di akhirat nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah kita ini hidup sebagai orang yang beriman dengan penuh keyakinan bahawa hidup kita di atas muka bumi ini hanyalah sementara sahaja. Kita hidup, dapat bernafas, dapat merasakan nikmat makan, minum, berpakaian, daripada umur kanak-kanak meningkat remaja, menjadi dewasa, daripada sendirian mendapat teman, pasangan hidup, berkahwin dan berumah tangga, daripada berdua kemudian mendapat anak dan zuriat pula. Tetapi kita tidak pernah lupa, kita tidak pernah terlepas daripada keyakinan bahawa kita pasti akan sampai kepada satu masa kita akan meninggalkan dunia ini. Dan salah seorang daripada ulama Islam terdahulu pernah ditanya, apakah umpama manusia yang hidup paling panjang dalam dunia ini, katanya. Ditanya kepada orang saleh ini, kalaulah Nabi Nuh itu hidup 900 tahun lebih, bagaimana agaknya bayangan ataupun gambaran orang yang hidup begitu lama di atas muka bumi? Maka dijawab, orang ini bagaikan seorang yang masuk dalam sebuah rumah daripada satu pintu, kemudian akan keluar daripada pintu yang lagi satu. Maknanya tak ada beza. Manusia ini baik hidupnya singkat, baik hidupnya panjang, baik 50 tahun, baik 80 tahun, baik 900 tahun sekalipun, tetap sama. Dia masuk ke alam dunia untuk sementara, tidak akan kekal selama-lamanya, dan dia akan keluar daripada pintu yang lagi satu, yang namanya ajal dan maut. Dan kita sebagai orang beriman, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan keimanan kita, kita memahami dan kita meyakini bahawa kita kembali nanti kepada Allah, keluar daripada dunia ini, pastinya akan ditanya oleh Allah, pastinya akan diperiksa oleh Allah, pastinya akan diselidik dan dihisab oleh Allah. Bagaimana kita manfaatkan kehidupan kita yang singkat di atas muka bumi ini? Bagaimana kita isikan umur dan usia yang dikurniakan oleh Allah kepada kita?
maka berbahagialah mereka yang memanfaatkan umur yang pendek ini untuk benar-benar tunduk kepada Tuhan. Tetapi rugi, kecewa dan celaka pula orang yang diberikan ilmu untuk mengetahui tentang hakikat hidupnya di atas muka bumi, mengetahui bahawa hidup ini sementara, tetapi disia-siakan. Diberikan peringatan, diberikan amaran, masih tetap lupa untuk membuat persediaan untuk kembali kepada Tuhan. Maka celakalah orang yang seperti ini. Maka ini yang kita nak bincangkan pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tentang manusia yang akan kembali kepada Allah. Bila dihitung, bila dihisab, bila dikira amalan-amalannya, maka manusia ini akan diletakkan dalam salah satu daripada dua tempat. Ini semua orang dah tahu dah. Yang namanya orang Islam, yang namanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang daripada kecil lagi, malah belum baligh lagi, dah diberitahu, dah diajar bahawa manusia ini bila mati kemudian dibangkitkan kembali, dihisab, dihitung amalannya, akan kembali kepada salah satu daripada dua tempat. Tak ada tempat yang ketiga, tidak ada pilihan yang ketiga. There will be no third choice. Cuma satu antara dua sahaja, sama ada syurga ataupun neraka. Dan ini hakikat hidup kita. Dan pada malam ini kita nak lihat bagaimana agaknya ciri-ciri orang yang hidup atas muka bumi ini, yang nanti akhirnya insya-Allah akan berjaya masuk dalam syurga. Dan bagaimana pula agaknya ciri-ciri manusia yang berjalan, yang hidup, yang merasakan kelazatan, kemewahan, kenikmatan hidup di atas muka bumi, tetapi nanti kembali kepada Allah pula akan dicampakkan ke dalam neraka Jahannam. Jadi malam ini ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya cerita lebih panjang lagi, saya nak kasih peringatanlah. Janganlah terselip dalam hati kita niat, tujuan malam ini kita nak dengar syarahan sebab kita nak tengok orang sebelah kita, sebab kita nak tengok orang depan kita, kita nak tengok saudara mara kita, sahabat member kita, siapa di kalangan mereka yang nanti masuk syurga agaknya, siapa pula di kalangan mereka yang layak dicampakkan ke dalam neraka agaknya. Jangan pasang niat seperti ini. Sebab apa? Sebab tidak ada siapa yang boleh menentukan. Kalau setakat berdasarkan pada amalan zahir, tak ada siapa boleh tentukan orang itu akan masuk syurga ataupun neraka. Itu kan banyak dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis-hadis diceritakan ada orang-orang yang tertentu yang sepanjang hidup dikenali dengan orang yang beribadah, ada orang yang dikenali sebagai orang yang berjuang, malah ada orang Islam pada zaman Nabi tu yang mati dalam pertempuran. Wah, kalau pada kita dah mati syahid dah tu, dia nanti masuk syurga. Tetapi ada peristiwa-peristiwa tertentu bila diceritakan oleh para sahabat, Nabi mengatakan orang ini fulan bin fulan tidak masuk syurga, malah masuk neraka. Mati dalam perjuangan, mati syahid secara zahirnya, tetapi dikhabarkan oleh Nabi dia akan masuk neraka. Kenapa? Wah, rupa-rupanya ada rahsia hatinya dengan Allah itu tak ikhlas. Perjuangannya bukan kerana nak menegakkan kalimat Allah, perjuangannya bukan kerana nak mendapatkan keredaan Allah, tapi ada sebab-sebab dunia. Ada yang berjuang berperang sebab nak menunjukkan akulah orang yang gagah berani, akulah orang yang perkasa. Ada orang yang berjuang kerana nak mendapat pujian orang, malah ada yang pergi berjuang kerana nak menawan hati mata airnya. Jadi kita ini pada malam ini kita nak lihat ya ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, ciri-ciri ahli syurga, ciri-ciri ahli neraka, bukan untuk kita jadikan kayu ukuran pada orang lain, tetapi malam ini kita nak melihat sebagai cerminan diri kita sendiri. Kita nak melihat agak-agaknya lah, yang aku ini nama fulan bin fulan ini, yang dah hidup beberapa puluh tahun di atas muka bumi, yang selama ini sembahyang, yang selama ini mengaku orang Islam, yang selama ini Ramadan pun ikut puasa macam orang lain, apakah telah sempurna ciri-ciri sebagai penghuni syurga pada diri aku, ataupun apakah sebaliknya? Ini yang kita nak lihat insya-Allah ya. Jadi malam ini jangan fikir orang sebelah, jangan jeling-jeling orang sebelah, jangan bayang-bayang saudara mara kat rumah, jangan bayang-bayang jiran kat rumah. Bayangkan diri kita sendiri. Kita lihat kepada keadaan diri kita, kepada hati kita, kepada keimanan kita, kepada amalan kita. Jadi kalaulah ada kelebihan,
mirip-miriplah kita ini insya-Allah menjadi orang yang ada harapan cerah masuk syurga, ya syukur kepada Allah. Itu kan taufik hidayah daripada Tuhan. Dan kita berusaha untuk menambah lagi harapan tadi. Untuk menambah lagi ciri-ciri tersebut, untuk kita lengkapkan, untuk kita sempurnakan. Tapi kalau sebaliknya lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ustaz cakap begini ciri neraka, tengok nombor 1 pada diri aku, kau ada. Yang kedua pun sama, ketiga Masya Allah, semuanya wujud dalam diri kita. Maka malam ini kita jadikan kesempatan dan peluang untuk kita mendapatkan butiran-butiran mutiara. Mudah-mudahan kita bawa balik sebagai bekalan untuk kita perbaiki diri insya-Allah. Sebab hidup manusia ini tidak pernah ada yang dinamakan dah terlambat, ustaz, tak ada. Walaupun selama ni dah 30, 40 tahun, 50 tahun sampai cucu dah 15 pun masih hidup sebagai orang yang tak pernah kenal Tuhan. Tetapi selagi mana belum datang hari kiamat, selagi mana belum sampai ajal dan maut yang ditentukan oleh Allah, selagi ada hayat di kandung badan, selagi itu kita masih lagi dijemput dan diundang oleh Allah untuk kembali memperbaiki diri kita insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam salah sebuah ayat dalam Al-Quranil Karim, nak cerita tentang orang masuk neraka dengan orang masuk syurga. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Sesungguhnya barang siapa yang nanti kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhannya dalam keadaan mujriman, dalam keadaan bersalah, dalam keadaan melanggar hukum, melanggar peraturan dan undang-undang, fa inna lahu jahannam, maka untuknya neraka jahannam. La yamutu fiha wa la yahya. Dalam neraka jahannam dia itu mati pun tidak, hidup pun tidak. Ini golongan pertama kata Allah. Barang siapa yang kembali kepada Allah nanti sebagai orang yang bersalah, maka Allah berikanlah untuknya neraka jahannam. Dalam neraka tu dia mati pun tidak, hidup pun tidak. Kenapa mati tidak, hidup pun tidak? Sebab kalau orang namanya hidup, mestilah ada masa untuk berehat. Yang namanya hidup gitulah. Kita bila dah penat, kita boleh rehat. Bila lapar, boleh makan, jadi kenyang. Bila haus, dapat minum, hilang dahaga kita. Boleh merasakan kenikmatan, boleh merasakan kelazatan, kebahagiaan. Itu kan hidup. Tapi kalau dalam neraka, mana ada ni semua? Dibakar terus oleh Allah Subhanahu wa taala, diseksa, diazab terus sepanjang dalam neraka tadi. Malah ada ayat-ayat menunjukkan kalau ada orang yang dalam neraka haus, minta minuman, diberikan minuman yang bukan menghilangkan dahaga, malah minuman yang akan mendidih dan menghancurkan isi perutnya. Makin diminum makin tersiksa. Orang yang lapar minta makanan, makin diberi makanan makin terazab dia dalam neraka jahannam nanti. Jadi macam mana kita nak namakan dia hidup dalam neraka? Dia tak hidup. Mati pun tidak. Sebab yang namanya mati, kalau orang tu sengsara, mati maknanya habis, fish off, tak rasa lagi, mati terus tak rasa kesakitan. Tetapi kalau orang dalam neraka, tak mati, sebab dia akan terus diazab oleh Allah. Kalaupun diazab, dibakar, diseksa sampai hancur lumat tubuh badannya, akan dihidupkan kembali oleh Allah. Untuk apa? Untuk diulang lagi azabnya, diulang lagi siksaannya. Jadi kata Allah, la yamutu fiha wa la yahya. Dia itu mati pun tidak, mati hidup pun tidak dalam neraka jahannam. Itu golongan pertama. Dan yang golongan kedua pula, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, firman Allah lagi, wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Dan barang siapa pula yang kembali kepada Tuhannya dalam keadaan mukminan, dalam keadaan penuh beriman. Tak cukup mukminan pula tu, kata Allah, qad 'amila as-salihat, dan dia telah melaksanakan amal-amal soleh. Masya Allah. Jadi kalau tadi orang masuk neraka, kata Allah, cukup kalau dia kembali kepada Allah dalam keadaan mujriman, dalam keadaan bersalah.
Bersalah ni macam-macam. Kalau dia kafir memang dah bersalah dah, walaupun hidup sepanjang dunia ini melakukan kebajikan, walaupun tolong orang sana, derma sini, donation sana, charity sana, sini, tapi kalau memang hatinya kafir, tetap kembali masuk neraka. Sebab kafir tu dah kira mujrim, orang bersalah. Ada pula orang yang beriman, percaya kepada Allah, tapi tak masuk syurga, masuk neraka. Kenapa? Sebab dia tidak beramal soleh, malah pekerjaannya melanggar hukum Allah, pun bersalah juga. Jadi orang masuk neraka kata Allah mujriman. Kalau balik kepada Allah dalam keadaan bersalah, cukup masuk neraka kata Allah. Tapi kalau nak masuk syurga, tak cukup mukminan, tak cukup beriman, tapi kena tambah lagi, qad amilas salihat, beriman dan mengamal soleh. Maka apa yang diberikan oleh Allah? Wa ulaika lahumud darajatul ula. Maka orang-orang ini kata Allah, untuk mereka lah darjat-darjat, martabat-martabat yang tinggi, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dia darajat yang tinggi yang diberikan oleh Allah ni? Dihuraikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sambungan ayatnya, Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Apa itu darjat-darjat yang tinggi di sisi Allah? Rupa-rupanya kata Allah, itulah dia syurga-syurga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan kekal mereka di dalam syurga-syurga ini. Dan itulah dia, wadzalika jazaa'u man tazakka. Dan itulah balasan, itulah ganjaran bagi orang yang mensucikan diri. Masya Allah. Jadi maknanya apa? Kalau kita ini nak membersihkan diri, supaya bila kita balik kepada Allah, Allah pandang diri kita suci, Allah pandang diri kita bersih, hati kita sejahtera, jiwa kita sejahtera, itulah mesti beriman dan beramal saleh. Jadi bila saya diberikan pula tajuk malam ni, ciri-ciri ahli neraka dengan ciri-ciri ahli syurga, saya ingat macam mana saya nak sampaikan syarahan dalam masa 1 jam nak ceritakan semua ciri-ciri yang ada. Sebab Imam Ghazali bila dia tuliskan kitab Ihya Ulumuddin, di antara kandungan-kandungan yang utama dalam kitab tersebut ialah penyakit-penyakit hati. Penyakit hati inilah antara ciri-ciri orang yang masuk neraka. Masya Allah, berpuluh-puluh muka surat. Itu baru karangan Imam Ghazali, kemudian dihuraikan oleh ulama-ulama yang lain sampai berjilid-jilid, berjuzuk-juzuk. Jadi macam mana pula Ustaz Fatris malam ni nak sempitkan, nak compactkan semua jadi satu syarahan? Mustahil, impossible. Jadi tak apalah. Oleh kerana kita nak dapatkan apa yang boleh kita sampaikan pada malam ini, saya pilihlah ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terangkum dalam satu surah yang namanya surah Mukminun. Ramai daripada kita pernah dengar surah Mukminun, yang mana pada pangkal pangkal surah ini firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun, telah berjayalah orang-orang yang beriman. Ya, jadi yang tadi, ayat yang kita dengar tadi mengatakan bahawa barang siapa yang nanti dapat syurga Allah ialah mereka yang beriman dan beramal soleh. Dalam ayat surah Mukminun pun katanya begitu juga. Orang yang berjaya, orang yang selamat dunia akhirat, orang yang akan bahagia dunia akhirat, yang pertama sekali mereka itu orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, qad aflahal mu'minun, telah berjayalah orang-orang yang beriman. Kalau ada orang belajar bahasa Arab, bila dia tengok perkataan qad aflahal mu'minun, mungkin dia tertanya-tanya, kenapa Allah sebut qad? Qad tu maknanya telah, sungguh-sungguh telah. Kenapa tidak Allah kata aflahal mu'minun aja, tak payah letak qad kat depan, kan boleh. Aflahal mu'minun, berjayalah orang-orang yang beriman, kan dah faham dah. Ya, kalau Allah sebut aflahal mu'minun, berjayalah orang beriman, kenapa Allah letak qad? Telah berjaya orang yang beriman. Sedangkan kalau orang yang beriman, waktu ayat ini diturunkan 1400 tahun dulu,
Masa itu belum ada orang masuk syurga lagi kan. Yang masuk syurga nanti tunggu hari kiamat. Jadi macam mana Allah dah kata telah berjayalah orang yang beriman, sebab nanti masuk syurga belum lagi. Sebenarnya ulama menghuraikan, bila Allah mengatakan mengenai sesuatu yang belum berlaku sepenuhnya, tapi Allah sebut dengan perkataan telah berlaku, benda tu belum berlaku, tapi Allah kata qad telah berlaku, telah berjaya, nak menunjukkan ini sebagai jaminan, garanti 100% daripada Allah, tak boleh diragukan. Walaupun orang ini belum sampai masa hari kiamat untuk masuk syurga, tapi kerana jaminan Allah, kerana janji Allah, seolah-olah dia dah masuk syurga pun, dah selamat, dah alhamdulillah. Qad aflahal mu'minun, telah berjayalah orang-orang yang beriman. Begitu sekali. Dan janji Allah memang tidak ada siapa yang boleh mungkiri, tak ada siapa boleh tukar, boleh ubah janji Allah. Bukan macam kita sama kita. Hari ini janji engkau lah yang paling utama, ratu hidupku, mahkota hatiku. Kalau aku dapat kahwin dengan kau, insya-Allah mahligai istana emas aku berikan. Tai gigi. Itu janji kita, sama kita. Tapi kalau dah janji Allah, berjayalah orang yang beriman, maknanya berjayalah. Tak ada siapa boleh ubah. Tak ada siapa boleh kacau. Innahu la yukhliful mi'ad, kata Allah. Sesungguhnya Allah itu tidak memungkiri janji. Qad aflahal mu'minun, telah berjayalah orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang pertama saya baca mula-mula tadi, Allah kata yang akan masuk syurga ialah mereka yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh tu yang macam mana? Amal soleh tu setakat jumpa orang, Assalamualaikum, senyum, sedekah, alhamdulillah masuk syurga ke? Tak. Amal soleh setakat duduk berzikir satu hari 10,000 kali, 20,000, amal soleh dah ustaz, alhamdulillah masuk syurga? Tak. Yang nama amal soleh tu apa? Sambungan Allah. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Telah berjayalah orang-orang yang beriman, yang mana mereka itu dalam salat mereka khusyuk. Itu amal soleh yang pertama. Mereka yang dalam salat khusyuk. Apa makna mereka khusyuk dalam salat? Pertama sekali, bila salat mereka tak fikirkan perkara dunia lagi dah. Fikirannya dipusatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati perasaan jiwanya hanya kepada Allah. Dan yang kedua, khusyuk dalam salat maknanya orang yang bila salat merasakan keagungan Allah dan merasakan kerendahan dirinya sebagai hamba Allah. Dan yang ketiga, yang namanya khusyuk dalam salat ialah mereka yang salatnya dilaksanakan dengan penuh sungguh-sungguh, dengan sesempurna yang mungkin. Itu makna orang khusyuk dalam salat. Jadi ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, kita ni selama ini menganggap diri kita orang Islam, alhamdulillah. Selama ini kita mengaku kita ini beriman, alhamdulillah. Tapi apakah dah ada ciri-ciri orang masuk syurga belum pada diri kita? Tengok dan kita semaklah. Yang pertama sekali kata Allah, orang beriman yang berjaya ialah mereka yang dalam solatnya khusyuk. Cuba kita semak solat kita bagaimana. Allahu Akbar, terus ingat duit dalam bank, ingat besok kerja belum habis assignment, ingat anak kita nak periksa, nak itu, nak ini, ingat kereta kita rosak kat workshop 3 hari tak betul-betul, ingat hutang kita belum bayar, ingat itu, ingat ini. Itu tandanya belum cukup ciri orang masuk syurga pada diri kita. Sebab khusyuknya tak ada. Kalau sesekali itu mungkinlah boleh kita maafkan, sebab manusia ni kan lemah. Fikirannya senantiasa suka melayang, hatinya suka melayang. Tapi kalau dah tiap-tiap hari, daripada hari Senin bawa hari Selasa, bawa hari Rabu sampai hari Sabtu, bawa hari Ahad, bawa pada hari Senin lagi satu, sama juga. Tak pernah sembayang, fikirannya pada Allah. Tak pernah sembayang, hatinya pada Allah. Semua pada urusan yang lain. Daripada subuhnya, bawa pada zuhurnya, bawa pada asarnya, bawa pada maghribnya, bawa pada isyaknya. Allahu Akbar, ingatnya fulus akbar. Sebutannya Allah Maha Besar, tapi dalam dirinya duit itu lebih besar, kekayaan itu lebih besar. Kalau orang yang sedang dilanda asmara, Allahu Akbar, si joyah tu akbar.
Lagi besar dia, sembahyang ingat muka dia aja, hidungnya yang mancung, matanya yang sepet, dia ingat terus. Kalau ini berlaku pada diri kita, kena perbaikilah. Sebab kata Allah, nak masuk syurga mesti khusyuk dalam solat. Khusyuk dalam solat, macam yang saya katakan tadi, mesti rasa rendah diri. Kenal hakikat diri kita sebagai insan, sebagai hamba Allah, sebagai makhluk ciptaan Allah. Kita ni tak punya apa-apa. Kalaupun di kalangan penduduk Serenggun ni sayalah yang paling kaya, tapi apalah kekayaan saya dibandingkan dengan kekayaan Allah. Kalau antara Serenggun sayalah yang paling disanjung, yang paling tinggi pangkat saya, apalah ketinggian pangkat saya dibandingkan dengan keagungan dan ketinggian Allah. Kalau dalam Serenggun sayalah yang paling gagah berani, Masya Allah, kalau makan 5 pinggan tu jangan cakaplah, memang biasalah tu. Apalah gagahnya saya nak dibandingkan dengan kekuatan Allah. Tapi kalau masih lagi dalam solat, ya tuan-tuan apa? Allahu Akbar. Kita masih ingat lagi kelebihan-kelebihan yang kita ada. Kita masih lagi bandingkan diri kita dengan jenis, alah, Cik Tima sebelah gelang 3 keping aja nak besar diri. Aku punya, sampai ketiak katanya. Dalam solat, ingat barang kemasnya, ingat pangkatnya. Alah, Cik Man blok sebelah tukar kereta besar. Konon kau tengoklah, besok aku tunjuk lagi besar, kata dia. Kau 4 roda, aku 6 roda, kata dia. Bila sembahyang, ingat. Bukan ingat pada kebesaran Allah, bukan merasakan dirinya rendah, tapi makin salat, makin rasa dirinya tu lebih tinggi. Sedangkan kebanggaan, kemegahan itu hanya hak Allah, bukan hak manusia. Ini yang kita semak pada diri kita. Bagaimana dengan salat kita? Bagaimana dengan khusyuk dalam kita bersembahyang? Ini baru yang nombor 1 ni. Baru ciri amal soleh yang pertama. Dalam ayat ni nanti kita akan jumpa ada 6 semua sekali. Baru nombor 1. Fahamkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itu solat ni penting. Jangan ingat salat ni, alah, 1 hari 24 jam sembahyang subuh baru 5 minit. Itu pun kalau ada masa. Kalau bangun cukup-cukup masa nak pergi ofis, kadang-kadang Assalamualaikum terus jalan, 2 minit pun tak sampai. Alah, zuhur berapa minit. Kita tak rasakan kepentingan salat dalam diri kita. Kita tak pernah rasa pentingnya, mustahaknya sembahyang itu dalam kehidupan kita. Kita ambil ringan, pandang remeh, sibuk sikit tinggalkan, rewang sikit tinggalkan, main qada terus nanti bila malam. Itu kalau tak penat. Kalau dah habis rewang pukul 6 petang, masih nak gosok periuk lagi, masih nak kemas kursi meja, besok pagi minggu baru qada semua sekali. Itu pun kalau bangun pukul 6 pagi, Alhamdulillah. Bangun pukul 8 pagi, yang semalam belum lagi ditunaikan. Kalau bangun 8 pagi, astagfirullahaladzim, terlepas aku subuh ni, cepat-cepat gantikan, tak apa juga. Dah bangun 8 pagi lambat, buka surat khabar dulu, minum kopi dulu, pakai seluar bermuda, beli perata dulu. Jadi masalah. Sebab salat itu memainkan peranan dalam diri kita. Dan selalu kan kita dengar, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah daripada kekejian, daripada kemungkaran. Kalau salatnya betul, insya-Allah yang lain betul. Sebab itu antara banyak-banyak amal saleh, Allah letakkan salat itu yang pertama. Kalau salatnya betul, yang lain insya-Allah. Kata budak-budak sekarang, atas angin lah Ustaz. So baca Quran pun Alhamdulillah tak ada masalah. Suruh jaga halal haram pun tak ada masalah. Suruh tutup aurat pun tak ada. Sebab salatnya dijaga. Salat itu membentuk hati kita. Itu yang programkan software dalam diri kita. Itu sekarang ni zaman canggih IT lah, KBE sekarang budak-budak kita ni. Kadang kita yang tua-tua ni bukan faham sangat. Dia sibuk cerita pasal komputer dia yang 32 megabyte lah, sekarang ada 64 megabyte lah, yang ada 500 speednya lah, dah canggih ada 600 lah. Kita bukan faham, ada cengang aja kita dengar. Dia kata, alah, yang cantik-cantik tu luar je. Ini kita nak software dalam dia tu. Kita nak program dalam tu yang canggih. Windows 98 dah ketinggalan zaman. Tak lama lagi keluar Windows 2000, kata dia. Sibuk dengan software yang paling baru, sibuk dengan software yang paling canggih. Supaya apa? Komputer dia tu yang paling baik. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi kenapa pula kita tak berikan perhatian yang sama, kalau tak lebih pun yang sama, pada hardware dan software kita? Ini tubuh badan ni hardware lah yang zahir, tapi yang dalam tu,
Kalau komputer kita sibuk daripada yang 32 megabyte nak upgrade 64 lah, dari 400 speednya jadi 600 kita nak upgrade lah, daripada Windows 98 nak jadi Windows 2000 lah. Tapi imannya software yang kat dalam ni yang nanti Allah nak tengok, yang software ini yang merancang segala amalan kita, tak pernah kita nak upgrade. Downgrade pun kita tak ambil peduli. Makin lama makin rosak, makin lama makin tidak berfaedah, makin lama makin mendatangkan masalah, kita anggap tak ada apa-apa. Ini kekeliruan manusia. Ya, jadi ciri soleh yang pertama sebagai orang yang beriman, yang nantinya akan masuk syurga, ciri orang yang beriman, orang masuk syurga pertama ialah salatnya tadi, salat yang dibuat dengan khusyuk, dengan rendah diri, dengan memusatkan fikirannya kepada Allah. Bila salat tinggalkan dunia ini, jangan fikirkan dunia yang lain, semua letak tepi dulu. Letak tepi. Jadi kalau begitulah ciri orang yang masuk syurga, bermakna ciri orang masuk neraka itu sebaliknya lah. Ya, ini yang kita kata tadi, makin salat makin bangga diri, makin takabur, makin sombong, makin megah. Sedangkan Rasulullah dah beri amaran, orang yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi pun perasaan takabur, itu akan dicampakkan oleh Allah dalam neraka. Kecil saja perasaan sombong tu ada, akan masuk dalam neraka. Ini kan pula kalau sombong terus satu dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, itu ciri yang pertama. Kemudian apa ciri yang kedua? Orang yang akan layak masuk syurga Allah, yang dikatakan beramal saleh. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun." Mereka yang berpaling daripada perkara-perkara lagwi ataupun perkara-perkara lagha. Apa makna lagha ni? Perkara yang sia-sia, yang buang masa, yang tak ada faedah, malah datang keburukan. Itu perkara lagha, perkara sia-sia. Jadi kalau orang yang cirinya masuk syurga ialah mereka yang selepas beriman, yang sembahyangnya menambahkan khusyuk kepada Allah, dan juga mereka yang sepanjang hidup tidak disia-siakan pada perkara yang mendatang masalah, mendatangkan keburukan. Tapi sepanjang hidup diisi dengan perkara-perkara yang berfaedah, yang bermanfaat, ya pada dirinya sendiri, ya pada keluarganya, ya pada jirannya, ya pada masyarakatnya, ya pada agamanya. Jadi ayat ini mengajar kita, ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahawa jadi orang Islam, kalau nak hidup kita ini benar-benar menjadi saham kita masuk syurga, ialah jangan suka buang masa. Manfaatkan. Sebab ramai manusia yang rugi dengan sebab masa dan umurnya. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Itu kan selalu kita dengar, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Dan Nabi pun dah ingatkan, selalu dah saya sampaikan, ni'matani baghbunun fihi makathirun minan nas. Dua nikmat ramai manusia rugi. Apa nikmat ni? As-sihah wal farah. Pertama, sihat tubuh badan. Waktu sihat tak ingat Tuhan, waktu sihat buat kemungkaran. Nanti dah bila datang penyakit, bengkok sana bengkok sini, berkedut sana berkedut sini, baru nak ingat Tuhan, baru nak beramal jariah, baru nak pergi masjid. Ya rugi. Dan yang kedua ialah al-farah, masa lapang. Ramai manusia rugi pada masa lapang. Ada masa lapang diisi dengan maksiat, masa lapang diisi dengan huha-huha sana sini, tapi tak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita diajar. Jadi orang yang beriman, kalau nak masuk syurga, beramal soleh. Antara ciri amal soleh ini, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Berpaling daripada perkara yang sia-sia. Apatah lagi perkara yang mendatangkan dosa. Ini lagha besar lah ni. Mengumpat sana, mengumpat sini, caci, maki, hamun dan sebagainya. Maka ini orang-orang yang tidak bersih pribadinya, tidak bersih kehidupannya. Tipis harapan untuk masuk ke dalam syurga Allah. Dan kalau orang ini tidak masuk syurga, dia akan masuk mana? Masuk dalam neraka, na'udzubillah. Macam yang saya katakan awal-awal lagi,
bahawa tempat kembali manusia ni cuma dua pilihan aja, tak ada pilihan yang ketiga. Baik, itu ciri yang kedua. Pertama, solatnya khusyuk. Dalam solat tu ingat Allah, jangan lalai, jangan leka, jangan sombong diri, rendah diri kepada Allah. Yang kedua, berpaling dari perkara-perkara yang dosa, perkara-perkara yang sia-sia. Dan yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka yang melaksanakan dan menunaikan zakatnya. Masya-Allah. Jadi kalau orang cakap beriman, percaya Allah, tak percaya, aku orang Islam, tengok IC nama Muhammad, Ahmad, Abdullah, Abdul Rahman, macam-macam lagi. Dah bayar zakat? Dah. Berapa banyak? RM2.5. Bila? Bulan Ramadan. Itu aja. Yang zakat harta macam mana? Zakat pada kau jual mi rebus, Masya Allah, bukan aku tak tahu kau punya duit banyak. Tak bayar zakat ke? Alah, cukuplah, aku pun bayar income tax juga, kata dia. Income tax dijadikan sebab tak nak bayar zakat. Jadi ini orang yang akan tipis harapan untuk masuk syurga Allah. Orang yang degil tidak mahu bayar zakat kerana bakhilnya, kerana kedekutnya, malah kerana cintanya kepada harta yang melampau batas, maka orang ini kita kata inilah ciri orang yang masuk neraka. Sedangkan orang yang beriman, mereka laksanakan zakat. Malah kalau orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, jangan kata zakat yang wajib, sedekah yang sunnah pun dia berlumba-lumba, amal jariah yang lain, yang wakafnya, yang infaknya, Masya Allah, berlumba-lumba. Tapi yang utama itu, yang zakat. Dan sejarah pun dah tunjukkan pada kita, dan kita semua pun dah tahu. Lepas Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar dilantik, dipilih oleh para sahabat untuk menjadi khalifah. Ada satu puak orang-orang yang dulunya beriman dengan Nabi, lepas Nabi wafat, mereka tak nak bayar zakat. Mereka kata kami bayar zakat hanya pada Nabi. Nabi dah meninggal, sudah tak nak bayar zakat lagi. Abu Bakar tu siapa, kata dia. Apa tindakan yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu? Dia kata, aku tidak memisahkan orang yang salat dengan orang yang zakat. Kalau orang yang salat itu dianggap kufur kalau sengaja meninggalkan salat dia, maka begitu juga orang yang tidak membayar zakat. Maka diperang oleh Sayyidina Abu Bakar, dihantar tentera untuk memerangi mereka. Masya Allah. Sedangkan para sahabat ni cukup berhati-hati. Mereka cukup berjaga-jaga. Kalau bukan orang tu nampak terang-terang murtad, bukan mereka saja-saja suka-suka nak perang. Malah bila Sayyidina Abu Bakar telah mengambil keputusan untuk memerangi mereka yang tak nak bayar zakat, itu menunjukkan Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain bersetuju dan berpendapat orang yang tak bayar zakat ni tak layak kita anggap dia sebagai orang Islam. Dan ini juga mengajar kepada kita bahawa orang yang bayar zakat ini sebenarnya orang yang dapat mengawal cinta harta. Orang yang dapat mengawal rasa cinta pada dunia. Kalau orang beriman tapi dalam hatinya masih lagi bertahta dan bermaharajalela, rasa cinta pada dunia, cinta pada kemewahan, cinta kepada kesenangan, pada kekayaan, sifat ini dan rasa cinta ini akan merosakkan iman. Sebab orang kalau cinta dunia habis, hatinya terus berpenyakit, hatinya terus lemah. Itu kan Nabi SAW pernah beritahu, ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam salah sebuah hadis Nabi. Nabi pernah memberitahu sahabat. Nabi kata apa? Nabi kata tak lama lagi sampai satu masa kamu ni semua akan dikeroyok oleh umat-umat dan bangsa-bangsa yang lain, kata Nabi. Wah, para sahabat keheranan, bertanya dengan Rasulullah SAW. Awa min qillatin nahnu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apakah perkara itu berlaku, kita ni habis dikeroyok oleh kaum-kaum yang lain, umat-umat yang lain? Apakah kerana kami nanti itu jadi orang yang sedikit aja ya Nabi? Pasal kita sedikitlah, kita lemah ya Rasulullah, begitukah sebabnya? Nabi kata tidak. Bahkan kamu nanti pada ketika itu ramai, tapi ramainya kamu bagaikan buih-buih di lautan. Buih di lautan, banyak sekali ombak pukul, Masya Allah, berjuta-juta buih yang timbul. Tapi tak tahan lama. Bila dia keluar sekejap, pecah, meletup, hilang. Kalau ada buih yang boleh kita pegang pun, kita tak, meletup dia, hancur, hilang. Begitulah buih.
Jadi Rasulullah umpamakan umat Islam akhir zaman menjadi lemah, diperkotak-katikkan bangsa lain, bukan sebab kita sikit, tapi sebab kita ramai, lemah. Tak ada kekuatan kita, tak ada harga diri kita, tak ada maruah kita. Dan Nabi sebut sebabnya ialah kamu itu ditimpa dengan penyakit al-wahan. Apa itu wahan? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan tanda mati, benci mati. Ini manusia ni. Ya, orang Islam akhir zaman jadi lemah sebab ini penyakit dia. Cinta dunia dan benci nak mati. Tak nak buat persediaan nak mati, nak hidup 1000 tahun, lupa dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kata, kalau kita hendak melihat diri kita, apakah telah wujud ciri-ciri orang yang layak masuk syurga Allah, kita pastikan bahawa jangan sampai timbul dalam hati kita rasa cinta kepada harta dunia. Jangan. Kita berusaha, betul kita berusaha. Kita menambah kekayaan boleh, dipersilakan. Kita bekerja, kita berniaga, kita mengumpulkan wang boleh. Tafaddal kata orang Arab, silakan. Tapi jangan sampai harta itu pula bermaharaja lela dalam hati kita. Itu yang tak boleh. Kalau banyak dalam tangan tak apa. Kalau banyak dalam bank pun boleh, lagi bagus daripada simpan buah tilam tu, simpan dalam bank. Banyak pun tak apa. CPF kita melambak, alhamdulillah. Rumah kita besar, alhamdulillah. Kereta kita boleh, tak ada masalah berlaku. Tapi yang menjadi masalah, bila harta yang banyak ini rupa-rupanya bukan setakat di tangan, bukan setakat di bank, tetapi kita sematkan pula dalam hati kita. Itu yang tak boleh. Kita menjadi harta, kita jadi hamba dunia. Kita terlalu cinta kepada dunia. Sebab itu ciri orang yang layak masuk syurga Allah, selepas dia beriman, selepas dia khusyuk dalam salat, selepas dia mengelakkan dirinya daripada perkara-perkara yang sia-sia, nombor 4, dia melaksanakan zakatnya. Orang kalau cinta dunia tak akan laksanakan zakat. Menggigil tangan nak bayar zakat. Bukan senang-senang. Kalau betul-betul nak paksa bayar zakat pun nak kena upah. Cikgu murni datang, baru baik demam dia. Ini orang yang terlalu cinta pada harta. Jadi kita semak. Kita tanya diri kita, zakat dah bayar belum? Zakat kita dah tunaikan belum? Tanggungjawab harta kita dah kita laksanakan ataupun belum? Dan ciri yang seterusnya, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Ciri yang seterusnya, mereka yang memelihara faraj-faraj mereka ataupun alat-alat kemaluan mereka, kecuali pada isteri-isteri mereka sahaja ataupun pada hamba abdi mereka. Tapi barang siapa yang melampau lebih daripada itu, maka mereka itu dikira sebagai telah melampau batas, kata Allah Ta'ala. Apa maknanya ni? Maknanya orang yang layak dapatkan syurga Allah bukan setakat sembahyang dia buat, bukan setakat zakat dia keluarkan, bukan setakat masa lapangnya tak disia-siakan, malah syahwatnya dijaga. Syahwatnya kena jaga. Dan ini antara kelemahan sebahagian manusia. Ada manusia boleh tahan bila nampak harta. Tak heran dia. Ada orang boleh kuat melaksanakan ibadat, tapi ada orang pula tak sanggup bila berhadapan dengan ujian nafsu dan syahwat. Tapi kalau orang yang layak masuk syurga, mesti jaga hawa nafsu. Ya, dia jaga alatnya tadi, jangan sampai melampau batas. Kalaupun datang keinginan, hanya disalurkan illa ala azwajihim, pada isteri-isteri mereka. Itu tak apalah. Memang halal pun dipersilakan. Nabi kata wa fi bud'i ahadikum sadaqah, kata tadi. Bila bersatu suami isteri kira sedekah. Ataupun kepada hamba sahaya, hamba abdi. Ini lainlah, sekarang dah tak ada lagi. Ini zaman dululah. Ya, dalam Islam, kerana orang jahiliah tu banyak sistem hamba mereka. Jadi bila datang Islam, dihapuskan sedikit demi sedikit. Tapi dalam sebahagian hukum masih dibenarkan untuk mempunyai hamba dan abdi. Jadi kalau hamba itu boleh
disetubuhi oleh tuannya. Itu lain cerita lah. Yang sekarang ni hamah-hamah ni jangan kita hamba pula. Orang rumah tak ada, kucing dah keluar. Jangan. Itu bukan hamba, itu pekerja. Itu pekerja lain. Ya. Jadi yang halal sekarang hanya pada isteri saja ya bapa-bapa sekalian ya, illa ala azwajihim, kecuali pada isteri-isteri sahaja. Faman ibtagha wara'a dzalika, siapa yang melampau batas, dicari yang lain, Allah belum kasih bidadari, belum pas lagi dalam syurga, tak sabar. Kat dunia dah cari bidadari keliling pindang. Habis. Yang tidak halal pun dilanggarnya tadi. Maka ini ciri orang yang tak layak masuk syurga. Kalau tak layak masuk syurga, masuk neraka. Na'udzubillah. Kadang-kadang kita malu kita. Dahlah yang dikerjakannya tak halal, dipaksa pula keluar surat khabar, kena jail, kena sebat, namanya nama Islam pula. La haula wala quwwata. Kita malu. Ini yang namanya orang Islam kau. Ini yang namanya orang yang beriman kepada Allah. Inikah orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena jaga-jaga. Dan masalah nafsu syahwat ni, masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ujiannya berat, tarikannya kuat. Sebab itu dalam agama Allah dah ingatkan. Allah bukan kata jangan kamu berzina. Kita tahu zina tu haram, tapi Allah tak kata jangan kamu berzina. Allah kata apa? Wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekat pun pada zina tu. La haula wala quwwata illa. Masya-Allah. Jadi bermakna zina main ke tepi pagar, main dekat dengan sempadan. Alah ustaz, tunang saya bukan orang lain. Cakap naik motor je tu pun pergi masjid ustaz, dengar ceramah khusus rumah tangga nak kahwin lagi 2 bulan. Dah berkepit-kepit, dah pimpin-pimpin genggam tangan, dah salam cium tangan. Alah sopannya cium tangan. Suami pun belum jadi, laki dia pun belum jadi lagi. Tak boleh. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan yang disebut wala taqrabuz zina, jangan dekat pun pada zina, tak boleh. Dan kepada hadirin yang muda-muda ni, yang belia-belia ni, pemuda-pemuda remaja ni, saya ingatkan, sangatlah. Ingat selalu apa yang dikhabarkan oleh Nabi, apabila berdua-duaan sepasang lelaki dan wanita, maka pasti akan ada yang ketiga. Semua orang dah dengar ada hadis ni. Apa yang ketiga tu? Siapa dia? Bukan pegawai pencegah maksiat. Itu pegawai menambah maksiat. Iblis dan syaitan tu tempat yang ketiga, mencelah antara kita. Allah ustaz, bukan masuk bilik pun, kita jalan kat luar, orang semua nampak. Takkan kita nak buat tak senonoh? Yang kamu jalan pegang tangan tu tak senonoh ke? Kemudian Rasulullah SAW pun telah menggambarkan dahsyatnya azab orang yang pegang-pegang tangan, sentuh-sentuh, sedangkan belum halal lagi. Yang tak halal ni, kata Nabi, kalaulah kepala kamu tu dicocok dengan satu besi panas, paku panas, itu sebenarnya lebih ringan daripada siksaan pegang kulit wanita yang tidak halal untuk kamu. Bayangkan ya, itu lebih baik. Kepala tu dicocok dengan besi panas, dengan paku panas, itu lebih baik daripada pegang tangan ataupun tubuh wanita yang tidak halal untuk kita. Masya Allah. Ini kadang-kadang kita ikut trend, kita ikut apa ni kata orang, kebiasaan. Allah ustaz, sekarang semua orang buat ustaz. Kalaulah saya tak buat gini, macam mana saya nak kenal dengan tunang saya? Saya pun nak tengok nilai hati budi dia macam mana. Saya pun nak kenal dia. Agak-agak tak suruh saya tinggalkan aje lah, kata dia. Ini kita ni masalah nak kahwin, masalah tunang, masalah nak mengadakan hubungan suami isteri. Jangan kita samakan macam orang beli durian. Orang beli durian, bila tengok durian tu cantik, dia cium-cium dulu. Bila dah cium-cium, dia belik-belik, dia boleh cakap lagi dengan tahu kita, Fik, tolong kopek dulu, kata dia. Kopek dulu, nak beli durian. Dah dikopek, dia tengok isinya kuning ke tidak. Cium lagi, dicolek pula, letak di lidah, agak tak sedap, campak dalam bakul, pilih yang lain. Nak kahwin buat macam durian macam mana? Mana boleh main cuit-cuit? Mana boleh colek-colek? Haram adalah haram. Jadi kadang-kadang kita ni
kita lupa yang namanya barakah. Itu kita lupa. Kita sibuk nak pilih yang terbaik sebagai pasangan hidup, tapi kita tak jaga hukum Allah, tak jaga peraturan Allah. Akhirnya barakahnya ditarik oleh Allah. Kahwin berkasihan 10 tahun boleh tahan, kahwin baru 5 bulan cerai. Barakah tak ada. Ini yang harus kita perhatikan. Kalau orang tak beriman tu lain ceritalah tuan-tuan. Orang memang tak beriman, tak percaya ada nama berkat, namanya redha Tuhan, namanya syurga neraka, tu lain ceritalah. Yang kita beriman ni, kita percaya ada yang namanya barakah. Allah berikan barakah kepada hamba yang dikasihinya, dan hamba ini dikasihi kerana taat pada perintah Allah. Sedangkan ada hamba Allah tak berikan barakah sebab dia langgar perintah Allah. Ini kena jaga-jaga. Jadi kita ambil kesimpulannya, ciri orang yang layak masuk dalam syurga selain dari beriman kepada Allah, selain daripada khusyuk dalam salatnya untuk Allah, selain daripada tidak melakukan perkara yang sia-sia membuang masa menambah dosa, selain daripada dia itu melaksanakan dan menunaikan zakatnya, dia juga menjaga nafsu dan syahwatnya, pelihara. Ya, jangan terus hanyut. Ya, kerana ujian orang wanita ke atas laki-laki ini besar. Nabi pun pernah mengatakan, banyak-banyak fitnah yang aku tinggalkan kepada umat aku yang berbangsa lelaki ni. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat, yang lebih besar daripada fitnah wanita. Itulah fitnah yang paling hebat yang dihadapi oleh orang-orang lelaki. Bukan sebab perempuan ni jahat, bukan sebab perempuan ni jadi sebab kita masuk syurga. Mereka pun sama juga, macam kita juga. Tapi yang menjadi masalah, syahwat kita ini yang tidak terkawal. Baik. Itu yang kita kata ciri-ciri orang yang beramal soleh. Dan selepas itu Allah sambung lagi. Allah sambung lagi. Apa lagi ciri amal soleh yang menyebabkan sebahagian orang ini akan layak untuk masuk dalam syurga Allah? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Mereka yang menjaga, yang memelihara dua perkara, iaitu amanah-amanah mereka dan janji mereka. Jadi orang yang beriman, yang layak masuk syurga ni bukan orang yang khianat, bukan orang yang suka menabur janji tapi janjinya palsu. Alaman, kau nak belayar jauh tak apalah, rumah aku kasih aku jagalah, aku tak rosakkan, aku jaga betul. Siman tu belayar, rumah tu jadi tempat yang bukan-bukan, dikerjakannya dia. Tak boleh. Ini bukan orang yang beriman, ini bukan ciri orang yang soleh. Alaman, tak apalah, kau nak pergi-pergilah, insya-Allah duit yang kau ada ni pada aku ni aku jaga, balik habis. Ini bukan ciri orang yang beriman. Sebab apa? Tidak amanah. Dan Nabi telah mengingatkan, la imana liman la amanatalah. Tak ada iman bagi orang yang tak ada amanah. Mesti amanah. Baik amanah tu dari segi harta, baik amanah tu dari segi orang, baik amanah tu dari segi tempat tinggal, daripada apa pun. Pokoknya bila kita diserahkan amanah, kita kena jaga dan pelihara. Bila kita berjanji, kita mesti tunaikan. Itu kan ciri-ciri orang munafik kan, kita tahu ada berapa? Ada 3 kata Nabi. Ciri-ciri orang munafik. Dan orang munafik ni masuk neraka. Yang pertama, bila cakap bohong. Kedua, bila janji mungkir. Dan yang ketiga, bila diberikan amanah, dia khianati. Dan ini ciri orang munafik. Dan kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti dalam neraka tempatnya yang paling rendah, kata Allah Ta'ala. Yang paling hina, yang paling dahsyat azabnya, itulah orang munafik. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita semak diri kita. Apakah kita tanya diri kita, apakah ada amanah yang pernah aku bawa, yang pernah aku pegang, tapi telah aku khianati? Itu nak kena tunaikan balik. Ada tak janji yang pernah aku buat yang aku tidak tunaikan? Itu kena laksanakan. Kalau kita biar, ya, kita terus dengan sifat kita ini, dengan sikap kita ini, yang amanah pun langgar, yang janji pun tidak tunaikan, maka tak layaklah kita untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah Nabi pernah memberi amaran.
Yang antara lain maksudnya, apabila kamu memujuk anak kamu yang menangis dengan janji untuk memberinya sebutir kurma sekalipun, tetapi kemudiannya kamu tidak tunaikan, maka hati kamu akan dicap dengan sifat munafik, kata Rasulullah SAW. Jangan kata janji pada orang lain. Jangan kata janji yang besar. Jangan kata janji nak belikan kereta Porsche ke. Jangan kata janji nak belikan banglo ke. Janji sebutir kurma pada anak sendiri, itu pun sebab dia menangis, nak pujuk tangisan dia. Nabi kata, kalau kamu janji sebutir kurma sekalipun kepada anakmu sendiri yang sedang menangis, tetapi kemudiannya kamu tak tunaikan, maka akan dicap dalam hati kamu sebagai orang yang munafik. Na'udzubillah. Kita semak diri kita. Macam mana dengan janji pada anak-anak kita, pada isteri kita, Tima sabarlah Tima, besok abang dapat bonus, belikan gelang, belikan loket, mudah-mudahan dapatlah kereta Honda, kata dia. Dapat bonus pergi Batam, sama juga. Dah bininya pun tidak dapat apa yang dijanjikan, malah nak pergi Batam tak cukup bonusnya, barang kemas bininya digadaikan. Na'udzubillah. Ini yang menjadi masalah kita. Ya, amanah dan janji. Sebab itu kalau kita lihat apa yang disebutkan tadi, ciri-ciri orang yang beramal soleh yang layak masuk syurga Allah, itu bukan setakat salat antara dia dengan Allah saja, tapi hak dia sesama manusia mesti jaga. Amanahnya, janjinya. Sebab kadang-kadang ada orang ini, Masya Allah, memang pendekar, memang perkasa. Kalau sebut bab ibadat, memang dia nombor satu, tapi hubungan sesama manusia tak dapat dijaga. Ya, kadang-kadang orang yang memang ahli ibadat, sembahyang Masya Allah, puasa, baca Quran Masya Allah, tapi mengumpat masih jalan terus, caci maki masih jalan terus, makan harta orang tak rasa takut. La haula wala quwata illa billah. Tak boleh. Jadi hubungan dengan Allah kena jaga. Ciri orang masuk syurga, hubungan sesama manusia pun dia jaga juga. Jadi dah dapat 5 dah. Ingat tak tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ciri-ciri orang masuk syurga ni? Dah dapat 5 dah. Pertama, kita ulang balik ya, jangan lupa ya. Yang pertama, yang dalam salat dia khusyuk. Yang kedua, mereka yang tidak mensia-siakan masanya dengan perkara yang mendatangkan dosa. Yang ketiga, mereka yang menunaikan zakat. Yang keempat, mereka yang memelihara nafsu syahwat. Dan yang kelima baru lepas tadi apa? Mereka yang menunaikan amanah dan janjinya. Dan penutup yang keenam ni kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka yang memelihara sembahyang-sembahyang mereka. Masya Allah. Yang keenam ni penutup. Tadi yang pertama pembukaan Allah sebut sembahyang. Dalam tiap-tiap solat tu mesti khusyuk. Penutup dengan solat juga, maknanya dalam semua solat dia mesti jaga. Jangan tinggal-tinggalkan. Ada orang khusyuk dalam satu solat, lepas 5 tahun tinggalkan terus, dah bosan jemu, tak nak sembahyang lagi, tak boleh juga. Ada orang bila datang mood dia bagus, sembahyang khusyuk. Bila datang mood tak baik, sembahyang pun tak buat, tak boleh. Dalam tiap-tiap solat mesti khusyuk. Tadi yang pertama kita sebut. Dan yang keenam, sembahyang ni jangan tinggal-tinggalkan. Jangan kita nak ambil annual leave pula. Sembahyang ni tak ada annual leave, tak ada medical leave, tak ada hospitalization leave, tak ada leave lah. Yang ada satu, leave pasal beranak. Itu ada. Beranak adalah. Itu kan bila datang tempoh dia nifas, orang wanita, ataupun bila orang wanita sedang dalam keadaan haid. Itu memang tak payah sembahyang. Selagi yang namanya waras, bila dah baligh dan tidak ada halangan haid ataupun nifas, terutama bagi orang laki-laki, tak boleh tinggalkan sembahyang. Bila tinggalkan sembahyang, maka inilah yang kita kata orang yang kurang ciri-ciri untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tak payah sembahyang cuma pertama kanak-kanak kecil belum balik. Dah balik belum? Janggut dah putih belum balik. Manda dah balik dah. Cucu 15 kat rumah tu ingat. Dah balik. Yang kedua, orang yang tak wajib solat tu orang yang gila, yang akalnya tak siuman. Gila kat sini semua waras, siuman, marah kalau kau gila kau, marah dia. Yang ketiga, kalau wanita yang sedang haid, ada haid kat sini? Tak ada, kena sembahyang.
Keempat, lepas dia melahirkan anak, tempoh nifas dia. Ada yang beranak ni pakai songkok ni? Tak ada. Ada pandai-pandai nak tinggalkan salat ni apa pasal? Ini yang kita kata ciri tadi tidak lengkap dalam diri kita. Ya. Jadi semua salat kena jaga. Sampaikan tubuh badan kita kalau tak boleh sembahyang pun, selagi mana akal fikiran kita sedar dan waras, lagi itu kena salat. Tak boleh berdiri ya sembahyang duduk. Duduk melunjur ke, duduk pakai kerusi ke, duduk selimpuh ke, sembahyang. Duduk pun tak boleh, baring sembahyang. Angkat tangan, Allahu Akbar. Tak kira lah nak miring kanan ke, miring kanan, kanan tu menghadap kiblat, dan ini yang cara afdal dalam mazhab Syafi'i, ataupun nak baring telentang, ya, diangkatkan kepala sikit, kakinya melunjur menghadap kiblat, tak apa, pokoknya sembahyang. Malah kalau tak boleh gerak sekalipun, selagi waras, selagi itu wajib sembahyang kalau dia tahu dah masuk waktu sembahyang. Ini yang segar bugar, yang waras, yang siuman, cari macam-macam alasan pasal tak nak sembahyang. Ini macam mana nak sembahyang, Ustaz? Baju saya ni tak ada kain pelikat, buat tempat kerja ni nak sembahyang macam nak pergi masjid, tak sempat, Ustaz. Siapa kata nak sembahyang mesti kain pelikat? Seluar tak boleh. Yang tak boleh tu seluar pendek nak buat sembahyang. Seluar panjangnya boleh. Kalau ada minyak-minyak tak boleh sembahyang ke? Boleh. Kalau baju pun kena minyak, boleh. Asalkan tidak kena najis. Dan kita tahu najis tu apa? Tak dapat pergi masjid, tak boleh sembahyang ke? Boleh. Kat mana-mana boleh kita sembahyang. Allah, Ustaz takkan kata tepi ni nak sejadah tak ada, Ustaz nak sembahyang macam mana? Siapa kata sembahyang mesti pakai sejadah? Bentang aja apa-apa, letak surat khabar pun boleh. Cuma bila letak surat khabar tu janganlah yang dedah-dedah tu ngadap kat depan kita nak sujud pula tu. Kena haja dia pilih selak buka surat mana yang dedah, itu je dia tempat sujud dia. Janganlah. Tak payah surat khabar pun tak apa. Agak tengok lantai tu bersih, tak ada kesan najis. Ini kan bukan seorang pijak-pijak, Ustaz. Pijak-pijak kan tak nampak najisnya. Ini masalah orang kita ni lah. Orang Melayu ni bagus, orang Melayu ni. Kelebihan orang Melayu, dia suka bayangkan yang bukan-bukan. Orang Arab senang. Orang Arab ni mana sembahyang, dia sembahyang. Dia tengok tak ada najis, dia kurang halal, Allahu Akbar, sembahyang. Sah sembahyang dia. Jangan banyak tanya, Ustaz ni macam mana ni, bukan orang jalan, tak ada pijak mana, pijak sini, pijak tangga. Macam mana Ustaz nak sembahyang? Malah kadang-kadang ada sebahagian orang ni bila nak sembahyang, kalau keluar pergi kerja mesti bawakan pelikat. Bagus dah tu, supaya alhamdulillah bila kita sembahyang kita dapat pastikan, tak ragu-ragu lagi, ya pakaian kita bersih. Tapi kalau tak ada kain pelikat sembahyang lah, tak boleh lah Ustaz, macam mana? Saya naik bas, itulah tempat duduk yang saya duduk, orang kafir pun duduk situ, apik yang tak istinjak pun duduk situ juga. Dah bekas buntut dia kata, buntut dia najis, saya duduk kesuah saya najis. Nampak ke tahi dia? Tak nampak. Tak nampak tak apa. Sebab itu pernah satu ketika Saidina Umar dengan seorang sahabat berjalan nak pergi masjid, nak salat, tiba-tiba kawannya tadi ini terpijak lopak, ikut ceritalah, ikut satu riwayat. Ada tak tanah tu tempat basah lah, agak lecak ke lumpur, terpijak. Dia bertanya, air apa ni? Saidina Umar kata, jangan tanya, terus pergi masjid sembahyang. Pasal apa? Tak nyata yang itu air najis. Mungkin air hujan, mungkin orang bawa air tertumpah, mungkin apa. Jadi tengok lebih kurang kalau zahirnya bukan najis, sudah sembahyang. Dan kalaupun benda tu najis, jadi sah. Kenapa? Sebab kita tak tahu benda tu najis. Orang kita ni macam-macam. Kadang-kadang aduh kita ni, maaf cakap, kalau yang dah kena penyakit, Masya Allah, Cik Timah kalau kat rumah, balik pasar, beli sayur bayam pun nak kena sertu. Sayur bayam nak masak bening, sertu, cari tanah dulu. Cuci 7 kali. Apa pasal? Dia kata, apik ni kan mesti makan daging tu yang kaki pendek, hidung dia kodong tu. Tak ada pegang sayur tanya. Dia mana sayur tu, kata dia. Awak nampak? Nampak lepas pegang dia daging tu, dia pegang sayur yang awak beli ni. Tak nampak. Bila tak nampak, tak ada masalah. Kalau tidak, macam mana kita nak hidup? Ini kita menyusahkan satu perkara yang tidak pernah dituntut dalam agama. Tengok pada zahir. Tengok zahir tak ada najis, sudah. Jadi balik pada cerita kita nak sembahyang tadilah. Kalau tempat tu bersih, zahir bersih, kalau ada pasir pun kita sapu ke tepi, ada abuk pun kita tolak tepi, sudah tak ada najis sembahyang, Allahu Akbar, kerana Allah. Cuma kalau dapat pastikan lagi, dapat bawa sejadah, dapat kain pelikat, itu lebih baiklah. Dapat pergi masjid lagi, alhamdulillah, pahala i'tikaf. Cuma kadang-kadang orang kita ni cari alasan. Engkau ni malas sembahyang, cakaplah malas sembahyang. Kan senang, banyak cerita, songkok tak ada, kain pelikat tak ada, semua tak ada.
Jadi ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala 6 ciri. Pertama, salat khusyuk, dan yang keenam terakhir, salatnya dipelihara. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah, kata Nabi. Perkara pertama yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat nanti, as-salah, itulah dia sembahyang. Kita berdiri depan Allah, disemak, dibuka kitab catatan amalan kita, disemak perbuatan-perbuatan kita. Benda pertama sekali yang Allah nak periksa, salat kita. Idza salahat salaha sa'iru amalih, wa idza fasadat fasada sa'iru amalih. Kalau salatnya betul, salatnya sempurna, salatnya dibuat dengan penuh khusyuk, dengan ikhlas, maka seluruh amalan yang lain akan dianggap sebagai baik. Sebab Allah tahu, kalau memang salat baik, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh khusyuk, yang lain jadi baik. Tapi kalau salatnya tadi dah rosak, rosaklah segala amalan yang lain. Barulah Allah akan semak satu persatu. Salat dah rosak, tengok puasanya macam mana, ya, lidahnya macam mana, akhlaknya macam mana, semua diperiksa satu persatu. Dan bila orang yang salatnya itu dah rosak, akhirnya akan didapati bahawa amalan-amalan yang lain juga akan turut rosak. Jadi ini 6 perkara, yang mana akhirnya Allah Subhanahu wa taala tutup ayat-ayat ini dengan firman-Nya, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Bukan mewarisi harta, bukan mewarisi CPF, bukan mewarisi rumah 5 bilik ke maisonette, tidak. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, iaitu mereka yang akan mewarisi syurga daripada Allah. Syurga Firdaus, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kekallah mereka di dalam syurga ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita sempatlah nanti bila balik, kita semak, cari surah yang namanya surah Mu'minun, yang mana pangkalnya qad aflahal mu'minun, telah berjayalah orang-orang yang beriman, dengan 6 ciri amal saleh tadi. Ya, saya ulang lagi sekali sebelum kita tutup syarahan pada malam ini. Yang pertama, allazina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang dalam salatnya khusyuk. Yang kedua, wallazina hum 'anil lahwi mu'ridun, mereka yang berpaling daripada perkara-perkara sia-sia yang hanya menambah dosa. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun, mereka yang menunaikan pembayaran zakatnya. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun, mereka yang menjaga alat kemaluan mereka, maknanya memelihara nafsu dan syahwat yang ada. Yang kelima, mereka yang memelihara amanah dan janji. Dan yang keenam sebagai penutup, mereka yang jaga jangan sampai tinggalkan salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita katakan tadi, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, mereka inilah yang akan mewarisi syurga Firdaus. Sebab itulah kita katakan inilah dia ciri-ciri ahli syurga. Ustaz malam ni cuma 50% aja Ustaz ceramah ni. Kita punya tajuk ciri ahli neraka dengan ciri ahli syurga. Ustaz cakap 50% saja. Lagi 50% bila Ustaz? Nantilah. Kalau kita faham yang malam ni kita cerita tentang ciri ahli syurga, itu kalau kita terbalikkan dia, jadilah ciri ahli neraka, kan? Kalau orang yang masuk syurga tu dengan salatnya, dengan rendah diri, pelihara, tak tinggalkan, bermakna sebaliknya. Orang yang tak jaga salat, yang tinggalkan salat, yang cuaikan salat, itulah ciri orang masuk neraka. Kalau orang ciri masuk syurga, jaga amanah, jaga janji, bermakna orang yang khianat. Mereka inilah ciri orang yang masuk neraka. Jadi wallahu a'lam bissawab, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini akan dapat terus kita resapkan dalam hati kita, menjadi panduan kita sepanjang hidup, insya-Allah. Kita ingatkan diri kita selalu, dan kalau dapat kita sampaikan pada anak kita. Kita jadikan bimbingan dalam keluarga kita, pada cucu-cucu kita, insya-Allah. Mudah-mudahan sama-sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diperteguhkan keimanan kita, diberikan petunjuk untuk terus mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah pada malam ini kita tutuplah
sama-sama dengan menadah tangan, berdoa dan mengharap rahmat Allah, kasih sayang Allah, kecintaan Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala doa kita dan tunaikan segala hajat kita insya-Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malik yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulubi wal absar, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Sami' ya Basir ya Alim. Engkaulah yang Maha Pengasih ya Allah, Engkaulah yang Maha Penyayang. Engkaulah yang Maha melihat lagi mendengar dan mengetahui akan segala keadaan diri kami ini ya Allah. Kami mengaku terlalu banyak nikmat yang telah Kau curahkan kepada kami selama ini. Tetapi kami mengaku juga ya Allah, masih terlalu sedikit kesyukuran dan kepatuhan kami terhadap-Mu. Masih lagi terlalu jauh kami ini daripada berpegang pada hukum dan peraturan-Mu ya Allah. Maka pada malam ini kami menadah tangan mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah kesalahan-kesalahan kami, ampunkanlah keterlanjuran-keterlanjuran kami ya Allah. Kami takutkan kemurkaan-Mu ya Allah. Kami takutkan azab dalam kubur nanti ya Allah. Kami takutkan azab dalam neraka Jahannam-Mu nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang saleh. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang benar-benar beriman kepada-Mu, yang berpegang kepada panduan-Mu ya Allah, yang senantiasa mengejar dan mencari keridaan serta kecintaan-Mu ya Allah, yang senantiasa mengharapkan syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, perteguhkanlah hati kami, tetapkanlah pendirian kami, luruskanlah kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, peliharalah kami, isteri-isteri kami, anak-anak kami, kedua orang tua kami, serta siapa sahaja yang ada kaitan dengan diri kami. Peliharalah kami semua daripada segala keburukan di dunia. Peliharalah kami semua daripada segala keburukan di akhirat. Lindungilah kami daripada azab siksa api neraka. Ya Allah ya Tuhan kami telah terlalu banyak menganiaya dan menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Andai kata Engkau tidak ampunkan dosa-dosa kami, andai kata Engkau tidak merahmati dan mengasihani kami, nescaya akan termasuklah kami dalam golongan hamba-hamba-Mu yang rugi. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Andai kata ada di antara mereka yang masih hidup, maka peliharalah mereka. Lanjutkanlah usia mereka dalam ibadah dan keimanan terhadap-Mu, dalam kesyukuran dan kepatuhan terhadap-Mu. Tetapi andai kata ada di antara mereka yang telah kembali kepada-Mu, maka kami menadah tangan ya Allah, mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa yang pernah mereka lakukan semasa hidup mereka dahulu ya Allah. Lapangkanlah kubur-kubur mereka ya Allah. Tinggikanlah darjat dan kedudukan mereka ya Allah. Golongkanlah mereka bersama hamba-hamba-Mu yang saleh ya Allah. Jadikanlah kubur-kubur mereka itu sebagai taman-taman syurga-Mu ya Allah. Janganlah Kau jadikan kubur-kubur mereka itu sebagai sebahagian daripada neraka Jahannam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan bersihkanlah hati kami, sucikanlah jiwa kami, dan tunjukkanlah kepada kami jalan-Mu yang lurus ya Allah, untuk kami mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat nanti. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. Ya Allah,
يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.